Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 13 Disember. Pengambilan tanah oleh kerajaan bagi pembangunan negeri tidak dapat dielakkan, namun pampasan akan dibayar kepada pemilik tanah selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia menjadi dasar kerajaan untuk membayar pampasan sekiranya tanah penduduk digunakan bagi melaksanakan projek-projek untuk kepentingan awam. Kita tidak dapat lari daripada mengambil tanah milikan ke tanah yang tertakluk kepada tanah adat Bumi Putra ke. Tetapi ianya haruslah diberi pampasan yang munasabah. Ini adalah selaras dengan peruntukan undang-undang kita. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 memberitahu pemberita selepas merasmikan Taman Solidariti di Pekan Dalat. Dalam majlis itu, seramai 83 orang menerima cek pampasan tanah bagi projek Jalan Kampung Medong, Lebarasau, Kampung Klit di daerah Dalat yang berjumlah lebih RM800,000. Selain itu, turut diadakan penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Ulu Sungai Apong kepada 56 orang penerima, manakala 34 orang menerima lesen pendudukan sementara bagi skim penempatan semula Dalat Fasa 2. Lebih 60 buah rumah panjang di kawasan penempatan sepanjang laluan Jalan Simpang Bakun iaitu bermula dari Rumah Unji Labang sehingga Tubau bakal menerima bekalan air bersih terawat pada penghujung tahun 2022. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjelaskan menerusi peruntukan berjumlah RM145 juta daripada Sarawak, projek tersebut bakal ditender pada bulan ini. Datuk Seri Dr. Stephen berkata projek tersebut bakal melengkapi kemudahan asas penduduk di kawasan berkenaan apabila hampir keseluruhan penempatan penduduk di kawasan itu telah menikmati bekalan elektrik melalui sistem grid. Kita ada dua pakej. Pakej pertama kita akan mengadakan itu pipe-pipe seluruh sepanjang kawasan tersebut yang akan kita lakukan sepanjang 18 bulan yang sekarang hampir untuk ditender. Yang pakej kedua adalah membina loji treatment plant air di kawasan sini. Ia akan dapat memperuntukkan air untuk kawasan 62 buah rumah panjang ini, termasuk rumah-rumah yang belum diregister di dalam angka 62, iaitu akan disiapkan dalam 24 bulan. Beliau menjangka penduduk bakal menikmati kemudahan tersebut pada penghujung 2022. Datuk Seri Dr. Stephen berkata demikian kepada pemberita selepas berucap pada Majlis Komuniti Policing di Rumah Justin Agas, Tubau. Sementara itu, mengulas mengenai situasi golongan murid dan pelajar yang terpaksa mengikuti proses pembelajaran di rumah ketika ini, beliau yang juga Adun Kemena berharap proses menyediakan kemudahan telekomunikasi dapat dipercepatkan. Malah, untuk tempoh jangka masa panjang dalam usaha menangani situasi seperti ancaman pandemik COVID-19 yang mengakibatkan sekolah terpaksa ditutup, usaha menggabungkan sekolah kurang murid SKM di kawasan pedalaman khusus boleh diaplikasikan. Ini bagi memastikan kerajaan dapat menyediakan prasarana yang lebih lengkap dan guru yang lebih berkualiti pada masa akan datang. 2 murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Temong Serian berjaya memenangi anugerah Best Film by Popular Jury menerusi karya filem animasi pendek pada Alvorado International Schools Film Festival FISIA di Brazil baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menerusi kenyataan mengucapkan tahniah dan syabas kepada kedua-dua murid tersebut atas kemenangan yang diperoleh. Mempertaruhkan filem bertajuk Batu Berjanji yang bermaksud batu perjanjian dalam dialek Bidayah, karya Magre Sawit dan Nabiatul Daniel Zulfika memenangi anugerah tersebut bagi kategori sekolah rendah. Dato' Abdul Karim turut mengucapkan tahniah kepada Wan Zulfadli Adini, Wan Azmi dan Muhammad Ridwan Patah kerana membimbing kedua-dua murid mereka itu selama 10 hari produksi untuk menghasilkan filem pendek itu. Jelas Dato' Abdul Karim, filem itu menggunakan
teknik rotoscoping yang popular dalam kalangan anak muda bercita-cita menjadi animator seperti Hollywood. Beliau turut berharap Magres dan Nabiatul akan terus mempertingkat bakat mereka dalam pembikinan filem pada masa akan datang agar industri kreatif di negeri ini terus berkembang. Filem berdurasi 5 minit 34 saat itu menceritakan kisah persahabatan dua rakan perempuan Bibi dan Sarah sebelum satu tragedi berlaku kepada salah seorang sahabatnya itu. Naratif filem itu adalah menghargai persahabatan sepanjang menghadapi dugaan. Jabatan Hutan Sarawak JHS telah menanam 1,000 pokok di Kampung Buntal semalam menerusi program restorasi lanskap pesisir pantai. Pengarahnya Datuk Hamdin Mohamad memberitahu terdapat 2 spesies ditanam di tanah seluas 1 hektar iaitu bakau kurap atau nama saintifiknya Rhizophora nacrata dan bakau minyak yang dikenali sebagai Rhizophora apiculata. Jelas Datuk Hamdin, program ini merupakan langkah penyelesaian daripada kemerosotan hutan selain mempertingkat kesedaran tentang kepentingan pokok bakau. Beliau dalam kenyataan juga memberitahu kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan dalam menjayakan kempen penanaman pokok dengan meletakkan restorasi lanskap hutan sebagai antara agenda utama. Selaras dengan kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun bermula tahun depan, Datuk Hamdin berkata JHS turut menyumbang sebanyak 35 juta pokok atau 7 juta pokok ditanam di seluruh Sarawak. Hutan Warisan Jagoi dijangka menjadi kawasan hutan yang pertama di Sarawak mendapat pengiktirafan senarai hijau daripada Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Sekitar IUCN sekiranya permohonan daripada Jawatankuasa Pembangunan Kawasan Jagoi JADC diluluskan. Pengerusinya Profesor Dr. Gabriel Tonga-Noek berkata pihaknya kini dalam proses merangka pelan pengurusan jangka panjang untuk dihantar kepada IUCN. Antara yang dirangka oleh jawatankuasa itu adalah menjalankan pelbagai kajian termasuk menilai kawasan pembersihan hutan, potensi pelancongan, sumber sedia ada dan kapasiti pembekalan bahan-bahan bukan kayu seperti rotan. Because komuniti di sini sekali-sekala juga mengambil hasil hutan. Jadi kita nak pasti banyak mana sumber yang kita boleh lepaskan ataupun keluarkan oleh komuniti dalam semasa setahun. Bercakap kepada RTM, Profesor Dr. Gabriel yang juga fellow utama Institut Biodiversiti dan Pemuliharaan Alam Sekitar UNIMAS berharap agar pelan pengurusan itu dapat dihantar kepada IUCN pada tahun hadapan. Setelah mendapat pengiktirafan, ia membolehkan jawatankuasa itu mendapat kerjasama dengan pihak luar dari segi sumbangan, bahan dan juga geran penyelidikan. Terdahulu, JADC menjalankan aktiviti penanaman pokok anjuran Peterson and Control Union bersempena ulang tahun yang ke-100. Sebanyak 300 anak benih pokok, antaranya pokok kapur, meranti, gaharu dan belian akan ditanam secara berperingkat di kawasan hutan Jagoi. Satu kes positif COVID-19 yang dikategorikan sebagai kes import B direkodkan di daerah Kuching semalam. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes ini merupakan seorang penuntut universiti yang balik dari Kota Kinabalu. Kes ke-1075 ini balik ke Sarawak pada 11 Disember melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA dan telah membuat saringan COVID-19 di Sabah menggunakan ujian RTK antigen pada 9 Disember sebagai syarat untuk kebenaran melakukan perjalanan keluar dari Sabah. Walau bagaimanapun, ujian RTK antigen kes pada masa tersebut didapati tidak reaktif untuk COVID-19 dan kes dibenarkan meneruskan perjalanan balik ke Sarawak. Setiba di KIA, kes telah menjalani saringan COVID-19 dan dimasukkan ke pusat kuarantin bagi menjalani kuarantin wajib 14 hari. Keputusan ujian RT-PCR, kes telah didapati positif semalam dan tidak mengalami sebarang tanda atau gejala jangkitan. Sementara itu, JPBN turut memaklumkan kluster Jalan Ebel di daerah Kuching telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan.
Kluster yang masih aktif setakat ini sebanyak 3 kluster, iaitu kluster Besi Kuching, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang menerusi siaran radionya Limbang FM akan terus menyalurkan maklumat yang sahih berkaitan COVID-19 kepada pendengarnya berdepan berita palsu dan bahan bacaan digital yang kadang-kala tidak tepat berkaitan COVID-19, menuntut peranan penyampai radio untuk memperbetulkan informasi yang salah kepada pendengar. Perlu kita ketahui juga kini kita tahu banyak sumber yang tidak tepat dan tidak sahih yang disebarkan. Jadi kami sebagai penyampai menjadi tanggungjawab kami lah untuk menyampaikan berita yang tepat. Baik, saya sebagai penyiar radio Limbang FM, pastinya setiap kali kami bersiaran, kami akan menyiarkan kapsul-kapsul dan juga PSA berkaitan dengan COVID-19. Dan selain itu juga, kita membawakan tetamu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menerangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan COVID-19. Setakat ini, semua perkhidmatan Radio Limbang FM, Melayu, Lun Bawang, Bisaya dan unit IBAN terus menyalurkan maklumat semasa COVID-19. Petugas barisan hadapan yang diraih dalam majlis makan malam di Sibu baru-baru ini menyambut baik inisiatif kerajaan negeri dalam menzahirkan penghargaan mereka dalam memerangi wabak COVID-19. Kerajaan negeri mengadakan sebuah teater musikal khas yang diterajui oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak bagi menghargai pengorbanan mereka menempuh cabaran sepanjang pandemik melanda negara. Terima kasih pengajuk kerana menghargai frontliner yang selama ini betul-betul lumus lah, memastikan kita dapat membebaskan daripada COVID ni lah. Tempoh bekerja yang lebih lah sebab banyak ramai rakan-rakan yang terpaksa bekerja double shift macam tu, so cuti dibekukan. Baguslah sebab sekurang-kurangnya ada pihak yang menghargai pengorbanan para frontliner lah. Jadi setiap hari memang perlu menjaga sidang kontraktor untuk sentiasa melaksanakan tugas. Jadi walaupun setiap kontraktor memang sampahnya mesti sentiasa kutip lah. Lebih 200 petugas barisan hadapan daripada jabatan kerajaan dan syarikat swasta hadir pada majlis yang turut dihadiri oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Saya Muhammad Azizi Rahim. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Serius ke, Wil? Serius. Kalau aku sikit je tapi kau dapat balik banyak.